Saya nak minta RM500. Saya nak tambahan RM500, itu saja. Malam kau berjogetlah TikTok. Hari Jumaat malam. Seronok saya tak kerja. Seronok buang kerja saya. Ada poster-poster yang ramai DJ. Siapa yang paling besar dan siapa yang paling tengah di situ? Tak pernah ada orang pertikaikan kan? Efek bas. Apa lagi tindakan you ataupun you sekarang ni lebih move on je? Akan move on je dengan Mia? Ataupun you akan terus mempertegakkan apa kenyataan yang you rasa pihak sana tak profesional? Saya harap ini merupakan kata-kata yang saya terakhir, sebab masa hari itu pun saya tak bagi kenyataan apa kat media, cuma saya tulis, media pick up cerita tu, dan kebetulan ada lagi rentetan cerita-cerita daripada penyampai, bekas penyampai, daripada Fazal Nawi dan sebagainya. So saya pun nak move on, saya pun ada peluang dapat kerja baru dekat, bukan kerja lah maksud saya, sebagai pengacara TV di KNP, di Baron Award. So benda-benda tu saya akan mencari peluang dan ruang lah. Untuk kerja sebagai penyampai radio pun saya masih sayangkan, sebagai penyampai radio of course saya akan buat benda tu. So maksudnya takkan ada apa-apa lagi kenyataan benda tu mengenai pihak belah sana ataupun macam mana? Saya mengharapkan mungkin sampai saat ini saya bagi kenyataan yang sebegini kan, dengan penuh emosi, sebab saya sangat sedih. Dah 2 minggu lebih saya macam saya tak okey. Saya pun semakin berat badan semakin menurun dan sebagainya kerana memikirkan perkara-perkara sebegini. But you ready to move on lah daripada Suria FM? Of course, saya juga ada saya punya perusahaan, saya ada kilang saya. Saya pun akan teruskan dengan komputer itu. Saya pun baru berbincang dengan beberapa pihak untuk teruskan produk saya, untuk berada di pasaran. Itu antara benda yang saya buat. Tetapi bila orang cakap pasal rating dan sebagainya, saya mengharapkan ianya tidak salah untuk saya bercakap pasal rating. Sebab saya tidak diberi, kalau anda tengok sendiri, di mana? Dalam apa-apa media sosial dan sebagainya. Kalau bercakap pasal rating, mana-mana radio swasta dia akan meletakkan pagi sebagai main dia. Pagi ataupun petang, tapi normally pagilah. Kalau gambar besar pun semua pagi. Gambar besar-besar kan. Sebab kita ada masa tu kita ada Ajak, ada Syuib, ada Suraya. So gambar-gambar besar selalu dalam mana-mana stesen radio. Tetapi kalau anda tengok pada poster-poster yang ramai DJ, siapa yang paling besar dan siapa yang paling tengah di situ? Tak pernah ada orang pertikaikan kan? Dan beliau kerja malam. Tapi yang tengah-tengah adalah DJ Lin. Dan beliau merupakan general manager. Tak pernah ada segmen-segmen di radio-radio utama Malaysia yang akan mengetengahkan penyampai malam untuk jadi main. Duduk kat tengah-tengah, gambar dia paling besar. Gambar DJ selebriti ni, gambar di tepi-tepi. Saya bukan nak berdengki, tak. Tapi saya nak memberitahu bahawa ini adalah stesen radio. Dan siapakah sepatutnya yang diberikan pilihan untuk diletakkan sebagai main? Kalau tak gambar saya, mungkin gambar Kak Rara. Sebab mereka ada selebriti. Kenapa stesen radio ambil selebriti? Kerana pasal benda-benda macam inilah. Tapi gambar dia paling tengah. Tapi mungkin dia lupa. Mungkin ini adalah carta organisasi syarikat agaknya. Tapi kalau ikutkan DJ Lin ada dua karakter kepimpinan, sebab artinya dia dah anggap seperti adik-beradik dengan Taizo, tapi tak sangka yang Taizo akan keluarkan statement yang terkilan tu. Terima kasih pengenaan ini. Benda tu dengan nama Allah saya berani bersumpah, benda tu bukan atas niat saya. Benda tu berlaku secara spontan. Dan saya tak sangka benda tu berlaku pada live TikTok saya, personal saya. So gambar di muka dia pun tak ada. Saya cuma sebut perkataan Kak Lin saja kan, betul tak? So benda tu di luar daripada saya punya jangkaan. Benda tu berlaku tak sengaja. Sebab sebelum tu saya dah bagi tahu dengan dia orang, saya tak nak ada farewell. Of course saya sedih. Saya sedih sebab saya tak nak ada farewell. Bayangkan macam mana perasaan saya bila DJ Lin boleh hari Khamis saya kena buang kerja. Hari Jumaat dia bagi makan-makan pada staff. Anak dia masak. Adakah anda suka dengan pemergian saya? Hari Isnin pun masak lagi. Adakah kita jangan cakap pasal kerja, tetapi dia sebagai general manager, dia sepatutnya fikirkan perasaan kita yang sedang bertukus lumus untuk mendapatkan rezeki kan. Tapi kau masak-masak. Hari Jumaat masak, hari Isnin masak. Malam kau berjogetlah TikTok.
hari Jumaat malam. Seronok saya tak kerja. Seronok buang kerja saya. Dia bukan buang lah, maksudnya dia macam mana perkataan yang susah Keadaan dia jadi pada lain. keadaan pada diri saya dalam keadaan yang stres, saya ada anak saya sekolah. Tadi dia cakap dia tak tahu masalah dia dan dia rasa dia tak ada rasa dia tak ada apa you boleh komen. Macam saya tak dengar. Dia tak tahu apa salah dia dan dia tak tahu juga dia tak ada rasa masalah ni masa dia cakap. So apa yang boleh komen? Macam mana saya boleh baca hati orang? Bagaimana saya boleh membaca hati orang sama ada dia dengki ke, khianat ke, apa ke. Tetapi dengan atas apa yang berlaku, takkan kalau dia anggap saya sebagai adik-beradik, dia kata dan saya pun begitu, kenapa tergamak? Saya minta makan tau. Saya bukan minta makan untuk saya seorang, saya minta makan untuk anak saya Noah Zakri. Saya boleh tunjuk anak saya dekat sini. Mana anak saya? Anak saya dekat sini. So macam mana perasaan saya? Saya kehilangan pekerjaan tau, walaupun memang dia akan bayar gaji saya. Tapi untuk memikirkan selama 2 bulan tu, of course saya kena fikirkan benda-benda lain. So, kita tak fikir ke perasaan saya bagaimana. Kita bekerja dengan emosi. Kita bukan bekerja. Saya bukan kerja buat account. Betul tak? Abang Taizul, mungkin Abang Taizul boleh komen sikit mengenai ABP yang dikatakan nama tidak dihantar untuk persidangan. Tiba-tiba tercalon dan menang pula. Adakah ini antara salah satu faktor menyebabkan hubungan abang bersama stesen radio ataupun main DJ itu menjadi goyang? Momen saya pegang anugerah ABP pada malam itu, ada cakap yang mengatakan ada orang dalam yang berpangkat besar, saya tak nak bagi tahu nama, yang bercakap dengan saya, dengan staff dia. Dia kata, Taizul, habislah Taizul lepas menang. Itu je ayat dia. Dan dia bagi tahu saya sebelum saya nak keluar daripada so dia dah cakap benda tu. Tapi bila bercakap tentang nama saya tak dicalonkan dan sebagainya, of course saya ada sumber dalaman saya. Sebab pada masa itu ada nama yang saya ingat lagi, kejadian itu berlaku dekat di rumah Sharifah Syahira. So ada satu nama yang saya tak boleh sebut lah, yang JJ sebut, kenapa nama dia tak ada dalam senarai? Maksudnya dia mungkin hantar nama tu tapi nama tu tak tersenarai. Okey, masa tu dekat rumah Sharifah Syahira, JJ cakap macam tu, dia sangat terkejut. So saya diamkan diri. Tetapi dalam masa sama saya berfikir, of course lah, di pejabat ni, meja, kursi semua pun bercakap. Lama-lama orang akan bercerita juga dengan saya apa yang berlaku, nama saya ada ke tak ada ke. Of course benda tu tak payah nak dinafikan lah. Soalan tu adakah anda tanya pada DJ Lin direct tadi? Ya. Apa jawapan dia? Keputusan bukan dia yang buat. Dia buat apa yang buat keputusan. Adakah anda pasti jawapan itu? Adakah anda pasti jawapan itu? Datuk, Jawapan itu adalah jawapan yang sangat selamat. Datuk juga cakap tadi sebarang kenyataan selepas ini berkenaan dengan isu yang berlaku di Suria FM. Dia kata kalau dia akan teliti, kalau melibatkan macam menjejaskan Suria FM, dia akan ambil tindakan. So, adakah you bersedia? Sekiranya je lah. Okey. Bila bercakap pasal Suria FM, saya tidak sama sekali dengan nama Allah sampai sekarang saya tidak baca pun komen-komen komen-komen pendengar. Even saya tidak baca pun artikel-artikel yang ditulis oleh pihak wartawan berkenaan dengan diri saya. Dan juga saya tidak baca pun komen-komen yang diberikan ataupun membabitkan penyampai-penyampai, bekas penyampai dan sebagainya. Saya tidak baca dan saya tidak tahu apa yang berlaku sebenarnya sebab saya takut dikecam. Jadi bila bercakap tentang legal, saya rasa saya tidak memburukkan Suria. Even saya on air pun saya tidak bercakap tentang Suria. Cuma saya cakap saya tidak redha dengan pemedian saya ini sebab saya masih lagi bekerja dan saya mampu bekerja. Takkan perkataan redha itu membuatkan saya diambil tindakan legal. Saya pun tak faham. Saya tak tahu anda semua pun mungkin belajar tinggi juga. Saya belajar sampai mana je, saya bukan belajar tinggi. Anda boleh fikir apa yang saya cakap, mungkin ada di sini yang ambil pentadbiran undang-undang dan sebagainya. Anda boleh fikir. Takkanlah sekadar saya cakap saya tak redha itu boleh membuatkan ni, dan apa-apa pun kalau nak kata jatuh dan sebagainya bukan pilihan saya. Saya tidak suruh dia orang boykot. Saya tak ada pun kenyataan apa-apa daripada saya yang suruh boykot ke ataupun ada buat petition ke. Itu bukan daripada saya. Saya buat. So kalau nak kata rating dan jatuh dan sebagainya, apa yang anda tengok dan sebagainya kan, dengan netizen orang ramai memberikan sokongan. Macam tadi saya berjumpa dengan Datuk Seri Ilmu Hizam. Kebetulan saya berjumpa dengan beliau. Dia pun pendengar Suria petang. Grup Itu Suria ada macam biasa pertemuan dengan Menteri Komunikasi Fahmi Fazil. Mungkin boleh share sikit pertemuan apa inti dia. Okey.
Alhamdulillah rupanya cerita saya ni walaupun saya keluar hari Jumaat, hari Sabtu tu sebenarnya kebetulan Dato' bukan Dato', yang berbahagia Fahmi Fazil rupanya sebelum saya jumpa dengan dia dah bercakap dengan pegawai dia berkenaan dengan saya. So dia sangat alert tentang apa yang berlaku dan kebetulan bila saya berjumpa dengan dia pada ketika itu memperkenalkan saya, dia kata, I baru bercakap tentang you tadi sebenarnya. Okey, tak apa, nanti kita ada mungkin ada benda yang kita boleh bincangkan kemudian dan berjumpa dengan, sebab dia pun nak cepat kan. Tapi alhamdulillah rupanya dalam industri hiburan dia sangat mengambil tahu tentang benda ini, dia sangat alert tentang benda ini. Taizul cakap Taizul tak baca komen, tak baca apa yang ada kat media sosial sekarang kan. Tapi rata-rata dekat luar sana orang yang mengatakan kebanyakan semua menyalahkan pengurus besar Suria untuk kejadian yang berlaku lah. Siapa pengurus besar Suria FM? Siapa lagi? DJ ni lah. Taizul sendiri macam mana pula? Sebab semua rata-rata menyalahkan dia, minta dia buat petition nak berhenti minta jawatan kerana isu ni. Okey. Sejujurnya secara peribadi saya tidak terlibat dengan perkara itu. Jadi terpulang pada pendengar-pendengar netizen dan sebagainya untuk menulis apa yang disuka. Takkan saya nak bagi tahu dengan dia, aku kau kena jangan tulis apa-apa. Itu terpulang pada mereka. Mereka punya pilihan, mereka punya hak. Kan? Sebab masing-masing ada pilihan, ada Taizul, awak ada Taizul. tawaran ke? Awak ada tawaran ke daripada stesen radio lain ataupun tawaran kerja lain? tak ada lagi. Cuma mungkin ada perbincangan yang awal lah. Cumanya apa yang nak saya sampaikan juga, sebenarnya pada awalnya tentang perkara-perkara begini, bila saya bercakap dengan media, saya pun pada awalnya diarahkan untuk tidak memberikan kenyataan pada media pada saya keluar. Tetapi saya bila Datuk memberitahu bahawa tidak adil untuk saya tidak bercakap dengan media, of course media akan tanya dengan saya kan. Itu menyebabkan saya boleh bercakap dengan media. Taizul, sejak bila Taizul mungkin perasan dah perubahan di KAIN selepas kemenangan MP ke atau sebelum tu lagi ke? Secara peribadi, secara berdepan kita tak ada apa-apa, nampak macam normal, macam biasa, tegur macam biasa. Cuma kalau dari segi ialah dia sebagai pengurus besar, kalau anda bacalah di mana-mana portal, ada tak ucapan tahniah untuk saya sebagai pemenang? Tapi tadi dia cakap ada. So, maksudnya lepas dia menang tu dia buat makan-makan bersama tim. Ya, itu dia buat makan-makan tetapi di media. Itu sorry nak tanya, yang kontrak 6 bulan tu, sebab orang bertanya dekat kontrak 6 bulan tu dimaklumkan awak yang nak 6 bulan saja selama 6 bulan. Saya nak minta RM500. Saya nak tambahan RM500, itu saja sebenarnya punca. Kalau bercakap pasal 6 bulan, Kak Rara pun 6 bulan, sampai 2 kali dia 6 bulan. Jadi 6 bulan setahun. Saya baru 6 bulan. Itu pun tak cukup 6 bulan, 3 bulan pun dia dah terus. So maksudnya Tak ada perbincangan. bila awak minta 500 tu tak dijanjikan, tu yang awak menyebabkan awak sign 6 bulan sahaja. Adakah itu sebenarnya? Ya, bila disebabkan oleh 500 tidak tercapai, tak ada mutual understanding di situ. So sama-sama ini kata 6 bulan sama-sama sahaja. bersetuju. Itu. After 6 Tapi bukan saya nak balik. Sebab dia kata 2 bulan sebelum habis kontrak saya, kononnya macam saya dengan orang kata bila saya turun nak berjumpa dengan Datuk tu, saya dengan harapan sambunglah kontrak aku. Bukan sebab duit tu, bukan sebab 500 tu. At least saya sambung kontrak pun alhamdulillah kan. Tapi tak, dalam tu Datuk Aminuddin bagi tahu saya tak sambung kontrak. So maksudnya 6 bulan yang bila dah janjian tu bukanlah sebab awak ada tawaran lain ke tidak atau awak langsung, tak berminat nak tidak. bekerja? Saya menafikan perkara itu. Saya mahu bekerja dengan Suria sebab saya sayangkan Suria dan juga saya sayangkan kombinasi saya dengan Kak Rara. Kenapa yang saya ada sekarang adalah kerana Kak Rara, itu saja. Taizul, kira sepanjang awak berkhidmat dengan Suria kan, itu kali pertama awak minta naik gaji ke atau dah pernah sebelum? Sebelumnya of course lah, bila tiap kali kita ada mutual understanding, of course lah, semua orang nak ada peningkatan gaji kan. Itu is normal. Tapi takkanlah kerana 500 tu terus you buat keputusan untuk tidak menyambung kontrak saya. Pernah tak macam awak dengar daripada penyampai radio lain juga yang mungkin menghadapi masalah sama bila dia orang nak untuk naikkan gaji dengan kadar yang sama? Ya, tapi masih sama, tak ada dengar apa-apa sebab gaji adalah benda yang sangat sensitif. Jadi saya tak tahu tentang gaji mereka berapa. Of course gaji DJ dengan gaji selebriti DJ bukan berbeza. Tetapi dari segi mutual understandingnya, yang saya tahu masing-masing ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang setahun. So tergantung kepada mutual understanding dia orang lah. Itu yang saya faham lah. Bagaimana layanan mereka terhadap abang selepas abang memenangi Anugerah ABP? Biasa
tak ada apa-apa, cumanya yang membezakannya adalah macam kalau dulu sebelum ni DJ Lin kalau dia menang untuk MVP, media dan sebagainya cover dan sebagainya kan. Tapi untuk saya tak ada. Biasa je media cover saya waktu saya menang tu lah masa di ni. Tetapi untuk di kalangan media tak adalah dia ucap tahniah semua. Tu okey, itu satu. Satu lagi apa saya nak kata even dia okey. Macam dia selalunya kalau dulu mungkin kalau dekat radio diwawarkan tahniah DJ Lin menang penyampai anugerah bintang popular, penyampai radio popular. Tapi saya tak ada. Maknanya Saya tak ada benda tu. treatment lah. 2 minggu sekurang-kurangnya seingat saya lah, seminggu 2 minggu tu memang akan ada perkataan sebab mereka sangat bangga penyampai mereka. Betul. Tapi untuk saya tak ada apa pun. Saya hanya diinterview oleh Pak Abu ataupun pagi tu saya diinterview oleh Morning Suria. Selebihnya tak ada apa-apa pun untuk saya. Lepas tu ada makan-makan. Abang rasa kenapa perkara itu berlaku? Saya hanya pekerja biasa. Dan mungkin waktu dia menang tu dia ada orang yang ada nama, ada popular, dia ada kuasa. Jadi saya tak tahu kenapa benda tu berlaku. Bang, saya itu sebab tak bang, kenapa dia tak nak luluskan 500 tu, sedangkan media macam valid lah, abang baru pas menang APP betul. Sebab dia kata company tidak biasalah company. Tapi walaupun 500 tapi yang dia masukkan sekarang 3 orang. Gaji 3 orang tu 500 ke awak? Tak gaji 3 orang tu 500 ke? Okay, tadi kan ada Datuk cakap juga tujuannya muat naik video tu dekat dia punya IG. Bukan saya yang buat naik turun. Benda tu berlaku secara live. Benda tu live TikTok. Jadi kebetulan live TikTok tu saya tak pandai sangat untuk buat live TikTok sebagainya. Kebetulan tak benda tu tak off lagi. Benda tu kebetulan tak off lagi, bukan dengan nama Allah. So, kalau saya nampak jujur Quran tu sangat nampak macam over sangat kan. Tapi memang benda tu secara tidak sengaja. Benda tu berlaku. Dan mungkin Tuhan juga memberikan saya semangat untuk memberitahu Kak Lin, terima kasih atas penganiayaan ini. Saya tak sebut terima kasih Suria, tak ada. Dekat radio saya sebut yang sangat murni. Itu saja. Itu adalah personal live TikTok. Kebetulan benda tu tak end live. Itu saja. Dan Maksudnya saya pun sengaja cakap benda tu pada benda tu berlaku secara spontan. Reflect atas seminggu lebih yang saya menahan rasa. Tapi saya rasa terima kasih atas pengenalan ini adalah benda boleh dikaitkan dengan legal ke? So, jadi sekarang sebenarnya apa yang awak inginkan, apa yang awak harapkan daripada benda ni sekarang ni? Apa yang awak cakap? Saya mengharapkan apa yang berlaku ni. Saya masih lagi sayangkan Suria. Kalau dia berpeluang, saya masih lagi mau bekerja dengan Kak Rara terutamanya. Tetapi benda tu mungkin tak akan berlaku sebabnya of course bila orang dah tak nak kita kan. Benda tu mungkin tak akan berlaku. Kalau berlaku pun mungkin satu keajaiban. Saya tak tahu. Tapi kalau Tuhan bagi peluang, Datuk tak berani jawab sama ada nak terima balik atau tidak dari Zul. tapi kalau tanya saya masih lagi ingin bekerja dan saya masih sayangkan Suria FM. Sebab saya yakin dengan apa komen-komen yang diberikan oleh pendengar-pendengar, penonton-penonton yang baca dekat netizen dekat netizen nak perlukan Taizo and Rara. Saya masih lagi nak bekerja, bukan saya tak nak kerja, saya nak kerja. Kalau saya diberi peluang lagi untuk bekerja, saya nak kerja sebab saya punya kontrak pun kalau betul-betul tamat ni pada 9 Mac. Maksudnya kalau nak panggil saya anytime boleh, tetapi kita kena berbincang lah supaya dia ada mutual understanding. So kiranya dengan apa yang dah terjadi sekarang ni, Masih berharap. masih bersedia untuk kembali ke Suria. Ya, saya masih bersedia kalau diberi peluang. Sebab saya masih sayangkan Suria dan saya sangat yakin ramai pendengar-pendengar Suria yang suka nak bergelak ketawa dengan saya walaupun dia kata saya ni koyak lah sebagainya. Kalau ikut pada komen-komen tu saya nampak penerimaan tu sangat baik. Itu je. So, adakah abang sedia untuk berdamai jika ada pertemuan sekali lagi bersama dengan untuk pihak jernihkan Suria? keadaan benda yang dah makin keruh. Tak ada masalah untuk berdamai, tak ada masalah. Cumanya kita kena selesaikan isu ini supaya mesti ada sebab kenapa DJ Lin dan juga JJ perlu dipersalahkan dalam keadaan ini. Saya tak kata bukan Suria FM tau. DJ Lin dan juga JJ perlu dipersalahkan dalam keadaan ini sebab mereka yang buat keputusan. Saya dah
Of course sebelum keputusan ini dibuat, ramai yang bercakap dengan saya, memberitahu mereka dah cuba backup saya. Tetapi mereka tidak berjaya untuk backup saya. Adakah ini kena mengena dengan soal pribadi sebab melibatkan hanya 2 orang ke yang tersebut? Dia bukan yang pihak. Sebab yang membuat keputusan, yang seorang ada penasihat, yang seorang adalah memberikan kata putus. So JJ dan juga DJ Lim perlu menjawab soalan ini. Bukan sepatutnya mungkin Dato' Aminuddin pun mungkin di luar pengetahuan beliau. So saya tak boleh salahkan Dato' Aminuddin sebab itu di luar pengetahuan beliau. Dia hanya mendengar cerita daripada DJ Lim dan juga JJ. Mendapat nasihat, of course lah kan. Jadi Perdana Menteri pun dia akan dapat nasihat daripada dia punya pegawai-pegawai. Begitu. Okay. Okey. Terima kasih. Jom kita sambung makan.